Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi menunggu pelancaran majlis pelancaran program anti dadah peringkat sekolah secara atas talian SKMTS SKS Ipoh 2021. Baik, hari ini hari Sabtu 17 hari bulan Julai 2021 pukul 9 pagi. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi yang indah ini di awal cuti sekolah. Baiklah, yang berusaha Encik Chan Yukong, Guru Besar SKMTS Ipoh, Encik Jasper Singh, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Muhammad Syarif bin Abdul Rahim, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Siva Naidu, anak lelaki Perumahan Naidu, Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Magala, anak perempuan Raja Kopal, Penolong Kanan Petang. Warisan guru-guru, para ibu bapa dan anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Baiklah, bertemu sekali lagi kita di perhimpunan secara atas talian bagi melancarkan program anti dadah peringkat sekolah secara atas talian. Baiklah, untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah bagi yang Muslim. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, seterusnya marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku untuk meningkatkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita. Diminta hadirin untuk berdiri. Terima kasih diucapkan di atas nyanyian yang sungguh bersemangat tadi. Baiklah. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita mendengar ucapan daripada Tuan Guru Besar Encik Chan Yukong mengenai majlis pelancaran program anti dadah peringkat sekolah secara atas talian SKMTS Ipoh 2021. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Metris ACS Ipoh kerana dapat bersama-sama menyempurnakan
Majlis Pelancaran Minggu Pendidikan Pencegahan Anti Dadah bagi tahun 2021. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tarikh 17 Julai 2021 telah dipilih pada tahun ini untuk Minggu Pendidikan Pencegahan Anti Dadah. Ini menunjukkan bahawa sekolah kita amat komited dalam memerangi musuh dadah ke arah mencapai sasaran sekolah bebas dadah dan Malaysia bebas dadah. Murid-murid yang dikasihi sekalian, dadah terbahagi kepada beberapa jenis dan kesan dadah juga berbeza bergantung kepada dos dan cara pengambilannya. Ada yang muntah-muntah, kemerosotan kesihatan, malah kematian. Jika murid-murid tidak mahu terlibat dengan najis dadah, jauhilah dahulu rokok, kerana bermula dengan rokoklah pelajar-pelajar akan terlibat dengan dadah pula. Ingatlah, sekali mencuba dadah, deritanya ditanggung seumur hidup. Banyak masalah sosial lain yang akan timbul akibat terlibat dengan najis dadah. Mula-mula pelajar akan membohongi ibu bapa, mencuri wang untuk mendapatkan bekalan dadah, dan jika tidak mendapat apa yang diinginkan, tidak mustahil pelajar sanggup membunuh asalkan hajat dapat dipenuhi. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah telah merangka pelbagai aktiviti untuk memberi kesedaran kepada pelajar tentang bahayanya dadah. Sertailah segala aktiviti akan diadakan secara di atas talian ini. Akhir kata, pihak sekolah akan terus berusaha untuk membendung masalah dadah ini hingga ke akar umbi dengan melibatkan semua agensi sesuai dengan slogan Malaysia Bebas Dadah. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar Encik Chan Yekong di atas ucapan yang ringkas dan bersemangat tadi. Diharapkan semua murid dan ibu bapa dapat menghayatinya. Baiklah. Seterusnya, tanpa membuang masa lagi, saya menyebut Encik Muzaffar bin Muhammad Zain, Kualiti PIBG SK Methodist ACS Ipoh, untuk merasmikan program kita pada minggu ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muzaffar bin Muhammad Zain yang di-Petua PIBG SK Methodist ACS Ipoh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam program anti dadah secara atas talian yang kita adakan pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, anak-anak yang saya kasihi sekalian, dadah merupakan musuh nombor satu negara kita. Pada ketika ini, ketika kita sibuk melawan dengan pandemik COVID-19, kita jangan lupa bahawa musuh nombor satu negara kita masih lagi najis dadah. Untuk itu, anak-anak, pastikan kita tidak terjebak dalam kancah ini untuk memastikan diri kita sentiasa dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang normal. Kita dapati bahawa najis dadah ini banyak merosakkan, banyak menghancurkan negara kita. Ia terdiri daripada saudara mara kita, mungkin daripada jiran-jiran kita, maupun orang-orang di sekeliling kita. Oleh itu, pastikan kita sentiasa berhati-hati, pastikan diri kita sentiasa sihat, pastikan diri kita sentiasa bersih, dan kita hendaklah mengamalkan cara hidup yang sihat dan berdisiplin tinggi. Seperti mana yang kita tahu, najis dadah ini telah berevolusi. Kalau dahulu najis dadah ini kita dapat lihat ia di dalam bentuk paket-paket kecil, ia di dalam bentuk serbuk, ia di dalam bentuk yang kita boleh kenali. Tetapi pada masa ini, pihak berkuasa juga sedang menghadapi masalah untuk mengenal pasti dadah-dadah yang telah diselundup masuk ke dalam negara kita. Pelbagai bentuk dadah telah diubah suai oleh penciptanya untuk memastikan dadah ini dapat dipasarkan. Dan yang paling membimbangkan, trend yang terkini, terdapat juga dadah yang dibungkus, dibalut di dalam plastik gula-gula yang berbentuk gula-gula.
Yang ini untuk menarik minat, untuk menarik minat pelajar-pelajar ataupun anak-anak mencuba. Yang inilah yang kita bimbangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa, saya berharap kita dapat sama-sama mengambil satu pendekatan untuk memastikan anak-anak kita tidak terjebak dalam kancah ini. Jadi program sebegini yang dijalankan oleh pihak sekolah amat kita hargai kerana pihak sekolah akan menerangkan jenis-jenis dadah, akan menerangkan apakah itu dadah, akan menerangkan lagi perkara-perkara yang perlu kita tahu untuk kita pastikan diri kita tidak terjebak dalam kancah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita usaha membendung najis dadah ini, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan juga jangan lupa untuk memastikan anak-anak kita tidak ketinggalan dalam pelajaran. Dalam pada keadaan hari ini kita dapat lihat ramai anak-anak kita yang tertinggal dari segi pembelajaran kerana mereka tidak mempunyai gadget, tidak mempunyai talian internet dan sebagainya. Jadi untuk itu saya mewakili rakan-rakan jawatankuasa PIBG, kami sama-sama amat prihatin untuk memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sentiasa mendapat yang terbaik, sentiasa mendapat pengajaran yang terbaik, pengajian yang terbaik di SCS ini. Sekiranya terdapat permasalahan, saya amat berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat berhubung dengan pihak kami ataupun terus berhubung dengan pihak sekolah untuk mendapatkan maklumat yang terkini ataupun untuk mendapatkan modul-modul terkini supaya kita memastikan anak kita tidak ketinggalan di dalam pelajaran. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan ini merasmikan program anti dadah peringkat sekolah SK Methodist ACS Ipoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Walipi di atas ucapan perasmian tadi. Okey. Baik, yang mana ucapan perasmian tadi beliau telah rakamkan di tempat lain lah. Walau bagaimanapun, kami pihak sekolah sangat beruntung kerana beliau sudah meluangkan masa secara live pada hari ini, pada saat ini, dan saya berjemput sekali lagi Tuan YDP kita, Encik Muzaffar bin Muhammad Zain. Assalamualaikum Tuan YDP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ke? Gelap. Tak nampak. Mungkin kamera tak on kot. Saya ingat tak apa, kita teruskan dengan majlis. Okey, baik Tuan YDP. Terima kasih. Mungkin ada sedikit masalah teknikal lah di bahagian beliau. Jadi, ucapan haluan daripada guru besar telah diberikan dan juga ucapan perasmian telah pun dijalankan. Baiklah, untuk memulakan program pendidikan pencegahan anti dadah peringkat sekolah secara asasian SK Methodist ACS Ipoh pada hari ini. Baiklah, sama-samalah kita mendengarkan perkongsian tentang bahaya dadah. Bahaya dadah daripada Cikgu Wan Ahmad Syafin. Selaku Setiausaha Jawatankuasa PPDA sekolah. Diharapkan murid-murid semua dapat mendengar dengan teliti apa yang disampaikan oleh Cikgu Wan Ahmad Syafin, kerana di dalam ceramah beliau nanti, di dalam perkongsian beliau nanti akan ada kuis yang akan diberikan secara atas talian. Jadi jawapan-jawapan daripada kuis tersebut semuanya ada dalam ceramah beliau. Okey, diharapkan murid-murid semua dapat memberi perhatian dalam ceramah beliau. Okey, secara tidak membuang masa lagi, saya cikgu mempersilakan Cikgu Wan Ahmad Syafin untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang kenali bahaya dadah dan juga bahaya rokok dan juga vape sempena dengan Minggu Anti Dadah SK Methodist ACS.
Okey, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan penerangan saya dan perkongsian saya. Okey, yang pertama kita pergi kepada bahaya dadah pil kuda. Okey, pernah dengar tak tentang pil kuda ni? Okey, kalau belum pernah tahu ataupun pernah dengar mengenai pil kuda ni, okey, kita tonton dahulu video ini. Pil kuda adalah dadah yang paling berleluasa di kawasan pantai timur Malaysia. Bahan utama untuk menghasilkan pil kuda adalah amfetamin yang dicampurkan dengan pelbagai bahan-bahan kimia yang lain. Pil kuda diambil dengan menggunakan cara chasing the dragon. Pil dibakar menggunakan peralatan khas dan asapnya disedut. Apakah yang berlaku dalam badan seseorang jika mengambil pil kuda? Pil kuda adalah sejenis dadah stimulan yang memanipulasi proses semula jadi otak. Pil kuda memanipulasi 3 bahan kimia di dalam otak, iaitu serotonin, norepinefrina dan dopamin. Serotonin mengawal tahap rangsangan, mood, selera makan, tidur dan kesakitan. Apabila ia diganggu oleh pil kuda, pengguna tidak akan merasa lapar, mengalami halusinasi dan cenderung untuk bertindak agresif. Norepinefrina pula mengawal respon pertahanan seperti elak, lari atau lawan. Pil kuda mengganggu proses ini. Pengguna akan menjadi terlalu lambat untuk memberi respon kepada bahaya seperti kepanasan, serangan atau kemalangan. Bahan kimia ketiga yang dimanipulasi oleh pil kuda ialah dopamin. Bahan kimia semula jadi badan untuk ganjaran dan kenikmatan. Pil kuda meningkatkan pengeluaran dopamin, menyebabkan perasaan nikmat lebih kuat dan tahan lebih lama. Ia mempunyai pelbagai kesan negatif yang lain seperti paranoia, iaitu menghayalkan perkara yang aneh, berasa takut dan curiga yang berlebihan. Halusinasi, iaitu melihat, mendengar dan merasa perkara yang tak wujud. Kesan lain termasuklah ketegangan otot dan tubuh menggeletar. Apabila proses semula jadi otak sentiasa diganggu, ia boleh merencatkan sistem tersebut. Selain itu, ia membuatkan seseorang cepat marah, bertindak agresif dan hilang kawalan diri. Mangsa juga akan hilang rasa malu, tidak mempedulikan diri sendiri serta hilang kewarasan dan membuat perkara-perkara di luar batasan. Jika diambil secara berterusan, ia boleh mengakibatkan seseorang kurang siuman dan gila kekal dalam masa yang singkat. Malah, banyak kes-kes di mana pengguna pil kuda berakhir sebagai pesakit mental. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecarereserve.org. Okey, kita dah tonton pun video tadi. Okey, sekarang saya ada 3 soalan. Okey, daripada apa yang telah ditonton tadi. Okey, yang pertama, apakah bahan utama yang dicampurkan dalam pil kuda? Okey, tadi dah dengar kan? Tadi tahu tak? Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Bagaimanakah cara pil kuda disalahgunakan? Okey, dan yang ketiga, apakah yang berlaku dalam badan seseorang jika mengambil pil kuda? Okey, murid-murid semua ingat tak tadi apa yang telah dinyatakan dalam video tersebut? Okey, kalau tak ingat ataupun boleh jawab dengan betul. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, jawapannya. Okey, yang pertama tadi soalan kita adalah bahan-bahan dalam pil kuda. Bahan-bahan dalam pil kuda adalah amfetamin, iaitu sejenis bahan kimia dan juga bahan-bahan kimia yang lain. Okey, cara untuk salah gunakan pil kuda adalah dengan chasing the dragon, iaitu pil dibakar menggunakan peralatan khas dan asapnya disedut. Okey, dan yang ketiga, bahan kimia dalam pil kuda akan memanipulasi 3 proses semula jadi kimia di dalam otak, iaitu serotonin, norepinefrina dan juga dopamin. Okey, ianya boleh menyebabkan kerosakan otak yang kekal. Okey, jadi cikgu nak minta murid-murid di sini jangan ada siapa-siapa pun yang cuba-cuba ataupun berminat untuk mengambil pil kuda kerana ianya boleh menyebabkan kerosakan otak yang kekal. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, kita lihat pula kepada bahaya dadah ekstasi. Apakah itu ekstasi? Okey,
mari kita tonton dahulu video ni dan lihat apa penerangannya. Kalau ada sesiapa yang menawarkan anda pil di kelab-kelab malam, kemungkinan besar ia adalah ecstasy. Methylene dioxymethamphetamine (MDMA) atau ecstasy adalah dadah yang paling popular di kalangan remaja untuk tujuan rekreasi atau parti. Ecstasy membebaskan serotonin di dalam otak lalu mempengaruhi kelakuan dan pemikiran anda. Saintis berpendapat bahawa ecstasy akan mengurangkan kadar serotonin semula jadi anda. Kesan ecstasy boleh dirasai melalui pembebasan dopamin semula jadi dan melalui pemancar saraf yang lain. Permulaannya, ecstasy sekadar membuat anda merasa high atau khayal. Selepas kesan ecstasy beransur hilang, anda akan berasa sangat letih sehingga beberapa hari. Tindak balas ini dikenali sebagai calm down. Namun, apabila digunakan dalam jangka masa yang panjang, anda boleh mengalami ketagihan. Kesannya, anda akan mengalami perubahan mood, kurang selera makan dan kesukaran untuk tidur. Rangsangan ecstasy boleh menyebabkan kadar denyutan jantung dan suhu badan anda meningkat. Menari dan minum arak ketika mengambil ecstasy akan menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air di dalam badan. Ia boleh menyebabkan masalah otot, kerosakan buah pinggang, serta hati dan kegagalan kardiovaskular atau jantung. Jika kekurangan air berterusan, ia boleh mengakibatkan pingsan atau maut. Terdapat pelbagai kegunaan dadah termasuklah untuk perubatan dan rekreasi. Dadah rekreasi lah paling berbahaya kerana akan diproses secara kimia untuk memberikan kesan khayal yang lebih lama. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih maklumat tentang bahaya kesan dadah, layari www.wecareweserve.org. Okey, semua murid-murid dah tonton video tadi. Okey, jadi kita pergi kepada 3 soalan lagi yang cikgu telah sediakan. Okey, yang pertama, apakah nama lain bagi ecstasy? Okey, ada siapa-siapa ingat? Okey, kalau siapa ingat, kita tunggu dulu jawapannya sebentar nanti. Okey, kita lihat soalan kedua. Apakah yang terjadi terhadap otak individu yang mengambil ecstasy? Okey, dan yang ketiga, apakah kesan kepada individu yang ketagihan ecstasy? Okey, bagi yang dah ada jawapan, kita lihat adakah jawapan anda betul ataupun salah. Okey, jawapannya. Okey, bahannya adalah methylene dioxymethamphetamine, MDMA. Okey, itu adalah bahan kimia yang terdapat dalam pil ecstasy. Okey. Apakah kesannya? Ia akan membebaskan serotonin di dalam otak, lalu mempengaruhi kelakuan dan pemikiran dan mengurangkan kadar serotonin semula jadi di dalam otak. Ianya menyebabkan pengambilnya merasa khayal. Okey, tetapi kesannya pula, kita akan berasa sangat letih, ketagihan, perubahan mood, kurang selera makan, kesukaran untuk tidur, kadar denyutan jantung dan suhu badan meningkat, dehidrasi yang akan menyebabkan masalah otot, kerosakan buah pinggang, hati dan kegagalan kardiovaskular. Tengok tu murid-murid, banyak bahayanya. Jadi, cikgu nasihatkan janganlah cuba-cuba untuk terjebak ataupun ada perasaan ingin mencuba pil ecstasy ni. Sebab banyak kesan yang buruk daripada kesan yang baik. Okey. Kita pergi ke slide seterusnya. Okey, kita lihat pula bahaya dadah syabu. Apakah bahaya dadah syabu ni pula? Okey, dan apakah syabu ni pula? Okey, tanpa membuang masa lagi, kita tonton dulu video mengenai apakah ini syabu dan apakah bahaya syabu ini. Okey, kita tonton dulu video ni. Syabu adalah antara dadah yang menyebabkan ketagihan melampau. Syabu adalah dadah jenis perangsang atau stimulan yang menyerupai batu kristal. Ia juga dikenali dengan nama ais, batu, kristal dan kaca. Ia mudah didapati kerana ia boleh dihasilkan di makmal atau kilang haram di belakang rumah. Peralatan serta bahan untuk menghasilkan syabu pula boleh diperolehi di mana-mana kedai atau dibeli secara online. Syabu tidak mempunyai kegunaan perubatan. Cara pengambilan syabu dikenali sebagai chasing the dragon. Pengambilan cara ini boleh menyebabkan seseorang high dalam 5 hingga 10 saat.
kerana kesannya terus sampai ke otak. Apa yang terjadi apabila seseorang mengambil syabu? Otak manusia mempunyai pusat sistem ganjaran di mana dopamin dihasilkan, iaitu bahan kimia semula jadi yang memberikan ganjaran keseronokan apabila seseorang berbuat baik atau mencapai sesuatu. Syabu merangsang pembebasan dos dopamin pada kadar yang luar biasa. Jika keseronokan makan atau hubungan intim menghasilkan sebanyak 150 dos dopamin, syabu melonjakkan dos tersebut sehingga 1,200 dos. Hampir 8 kali ganda dari kemampuan semula jadi manusia. Proses penghasilan dopamin secara paksaan ini akan merosakkan sel-sel yang menghasilkan dopamin secara semula jadi. Apabila rosak, dopamin yang dihasilkan akan berkurangan. Ini yang menyebabkan pengguna syabu sentiasa berasa kurang puas dan ingin terus mengambil syabu dengan lebih banyak. Seterusnya, menyebabkan ketagihan. Ketagihan syabu menyebabkan kurang selera makan, masalah tidur, perubahan mood serta psikosis atau gangguan mental. Syabu juga boleh mengakibatkan kerosakan otak yang kekal dalam tempoh yang singkat. Kalau takut jadi gila, jangan ambil syabu. Ketagihan juga membuat seseorang bertindak agresif. Mangsa ketagihan tidak kisah memukul, menyamun serta membunuh orang. Akhir sekali, jika syabu diambil dalam kuantiti yang terlalu banyak, ia juga boleh mengakibatkan kematian. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecareweserve.org. Okey, semua dah tonton video tadi. Okey, jadi kita lihat ada 3 soalan lagi yang cikgu dah sediakan. Okey, soalan yang pertama, apakah jenis dan nama lain bagi syabu? Kalau tahu, diam-diam. Nanti kita tengok jawapannya. Okey, soalan yang kedua, apakah yang akan terjadi apabila seseorang mengambil syabu? Dan soalan yang ketiga, apakah kesan pengambilan syabu kepada manusia? Okey, kalau semua tahu, kita tengok dulu jawapan. Betul ataupun salah? Okey, jawapannya. Okey, nama lain bagi syabu iaitu ais, batu, kristal dan kaca. Okey, ini adalah nama yang kebiasaannya yang digunakan oleh penagih dadah dan juga pengedar dadah. Okey, syabu ni dia merangsang kadar pengeluaran dopamin pada kadar sel luar biasa dan merosakkan sel-sel yang menghasilkan dopamin secara semula jadi. Ingat tak apa tadi? Dan manusia biasanya otak manusia biasanya akan menghasilkan dopamin. Iaitu apabila untuk kita sebagai ganjaran kepada kegembiraan. Tetapi apabila diambil syabu, dopamin ini akan boleh meningkat berkali-kali ganda yang menyebabkan pengeluaran dopamin dalam otak kita secara semula jadi boleh terjejas. Okay, dan yang ketiga, kesannya kepada badan manusia, kurang selera makan, masalah tidur, kurang mood dan gangguan mental serta boleh menyebabkan gila dan kematian. Murid-murid semua nak gila dan kematian ke? Mestilah tak nak kan? Jadi kalau tak nak, janganlah mengambil syabu. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan kepada slide. Okey, kita lihat langkah-langkah kawalan kendiri dari terjebak ke kancah penyalahgunaan. Okey, langkah-langkah 1. Okey, mengetahui bahaya kesan-kesannya terhadap aspek-aspek berikut. Psychological, iaitu otak kita dan emosi kita. Emosi tidak akan stabil dan menjadikan jiwa kita tidak tenang. Okey, merasa lesu, hilang selera makan, gangguan tidur, kemurungan, tekanan perasaan yang teruk, paranoia dan tidak ciuman. Okey, dia akan mengganggu emosi kita secara tidak langsung dan juga otak kita. Dan apabila keadaan ini berterusan, boleh menyebabkan seseorang itu boleh hilang kewarasan akalnya. Dia boleh membunuh diri, dia boleh menjadi gila dan sebagainya. Disebabkan oleh kerosakan otak daripada pengambilan bahan-bahan terlarang ini. Okey, yang kedua, kita pergi kepada fizikal. Kita akan sentiasa sakit kepala, muntah, kerosakan otot badan, peningkatan suhu badan, kegagalan jantung, kemandulan dan juga kematian. Okey, ini apa yang akan terjadi pada badan awak. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, yang ketiga, agama. Kita tak akan mampu lagi menunaikan perintah agama seperti solat, puasa dan lain-lain. Kerana apa? Badan kita sentiasa ketagihan dan kita sentiasa berkhayal.
Apabila dalam keadaan khayal ataupun ketagihan, kita tak mampu lagi untuk berfikir dengan waras. Okey, akal fikiran yang keempat. Okey, boleh merosakkan akal fikiran dan menimbulkan masalah sosial seperti pergaduhan, bertindak ganas, kecurian dan boleh bertindak membunuh. Okey, kenapa? Apabila kita dah terdesak ketagihan terlampau teruk, seseorang itu boleh bertindak dengan ganas sebab dia memerlukan duit untuk membeli dadah. Jadi apabila tiada duit, dia sanggup buat apa saja. Mencuri, membunuh, memukul orang dan sebagainya. Jadi kita perlu elakkan. Okey, keturunan iaitu yang kelima. Okey, berpotensi merosakkan benih dalam kandungan dan keturunan. Okey, bermaksud kita tak boleh lagi untuk berkahwin dan menghasilkan zuriat sebab dah merosakkan benih dalam kandungan dan keturunan. Okey, dan juga bagi perempuan yang mengandung, jika dia mengambil dadah ni boleh merosakkan atau mencacatkan kandungan dia dalam tubuh badan dia. Okey. Yang keenam, masyarakat dan negara. Okey, mengganggu ketenteraman awam seperti genjala, kecurian, peras ugut dan masalah sosial yang lain. Okey, negara kehilangan tonggak pembangun negara dari segi politik, ekonomi, sosial dan pertahanan. Okey, kita pergi pada seterusnya, langkah kawalan kendiri, iaitu 2, 3 dan 4. Iaitu yang kedua, elakkan berada di tempat yang dirasakan berisiko seperti pusat hiburan dan port penagih dadah. Okey, kita cuba elakkan. Jangan pergi ke tempat-tempat sebegini kerana dia boleh menyebabkan kita teringin ataupun nak kembali menghisap dadah. Okay, langkah yang ketiga, kita dekatkan diri kita dengan pencipta ataupun Tuhan kita. Kita amalkan kembali ajaran agama kita supaya kita tidak terikut ataupun terjebak. Okey, yang keempat, tidak terpengaruh dan menolak ajakan negatif rakan-rakan. Okey, ini yang penting. Okey, kalau ada kawan-kawan kamu yang mengajak ataupun cuba memberi kepada kamu, kamu cubalah tolak dan janganlah terjebak. Kerana sekali mencuba, susah untuk kamu kembali kepada keadaan asal. Kita pergi yang seterusnya, langkah kawalan kendiri kelima. Okey, berbincang dengan ibu bapa, guru bimbingan dan kaunseling atau orang-orang yang signifikan yang boleh dipercayai, iaitu rakan-rakan rapat kamu yang boleh memberi nasihat. Okey, minta nasihat mereka jika kalau kamu ada ketagihan ataupun sebagainya. Cubalah elakkan kalau boleh. Kalau kamu telah terjebak, minta bantuan daripada orang-orang ini, ibu bapa kamu, guru kaunseling, guru di sekolah dan sesiapa sahaja yang kamu rasa kamu percaya, supaya orang tu membantu kamu, beri sokongan kepada kamu. Okey, yang keenam, jauhi tabiat merokok dan meminum minuman beralkohol kerana ini adalah permulaan seseorang individu menagih dadah. Okey, kalau boleh elakkanlah merokok dan juga meminum minuman alkohol. Okey, bagi untuk yang sekolah rendah ni, kamu semua memang tidak ada lagi yang minum minuman alkohol dan merokok. Tetapi andai kata bila satu masa nanti kamu sudah besar, cubalah elakkan supaya kamu tidak boleh terjebak pula ke dalam penyalahgunaan dadah. Okey, langkah yang ketujuh, memilih rakan yang dapat mendorong ke arah kebaikan. Okey, ini juga penting kerana salah satu faktor kebanyakan remaja terjebak dengan dadah adalah disebabkan oleh rakan-rakan. Jadi kamu elakkanlah daripada berkawan dengan rakan-rakan yang berpotensi ataupun yang ke arah negatif untuk mengajak kamu ke perkara-perkara yang tidak elok. Kalau boleh, carilah circle of friend kamu, lingkungan kawan kamu adalah daripada yang baik-baik sahaja. Okey, langkah ke-8, mengatur dan mengisi aktiviti harian seperti jogging, bersenam, beriadah, memancing dan lain-lain. Okey, ini adalah salah satu cara iaitu kamu penuhkan masa kamu dengan pelbagai aktiviti supaya kamu tidak terjebak dengan dadah ni. Apabila masa dan aktiviti kamu penuh, kamu tidak akan ada masa untuk terjebak dengan aktiviti penyalahgunaan dadah. Okay, yang ke-9, mengamalkan pemakanan yang sihat dan tidur yang cukup. Okey, ini supaya minda dan mental kamu dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang sihat. Okey. Oleh kerana penyalahgunaan pil kuda dan syabu tiada rawatan khusus, maka kawalan kendiri merupakan langkah yang terbaik. Okey. Untuk pemulihan dadah ni,
tak ada rawatan yang khusus sebenarnya. Jadi yang penting adalah kawalan diri kamu sendiri untuk mengawalnya. Dan saya minta kamu mengawal diri kamu untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan penyalahgunaan dadah ini. Okey, kita pergi pula kepada apakah peranan guru dalam pendidikan pencegahan dadah dan membantu murid-murid yang terjebak dengan penagihan dadah. Okey, kita lihat ya. Okey, yang pertama, kita wujudkan sekolah bebas dadah. Okey, yang kedua adalah pendidikan pencegahan di sekolah. Okey, pendidikan pencegahan berasaskan sekolah. Okey, ini adalah satu program yang pihak sekolah sedang lakukan, iaitu sempena Minggu Anti Dadah. Okey, memberi kesedaran dan memberitahu betapa bahayanya penyalahgunaan dadah ini terhadap manusia. Okey, yang keempat, life skill. Life skill yang ketiga, mengupayakan pelajar berhadapan dengan risiko. Okey. Itu adalah caranya dengan cikgu memberitahu kamu bagaimana kamu berhadapan dengan risiko ataupun bahaya dadah tadi. Okey, dan keempat, intervensi menangani insiden penyalahgunaan dadah di sekolah. Okey, ini kita tak ada lagi ya. Okey, kalau ada insiden-insiden ni barulah kita ambil tindakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada apakah peranan komuniti dalam menangani masalah penagihan dadah di kalangan remaja. Okey, komuniti ni maksud masyarakat setempat. Okey, yang pertama, elakkan sikap not me syndrome. Okey, sikap not me syndrome ni adalah masyarakat takut nak menegur. Okey, bukan tugas aku untuk menegur, bukan hak aku untuk tegur. Jangan ambil dadah. Tidak. Sepatutnya itu adalah tugas setiap orang dalam masyarakat untuk menegur. Supaya, okey, kalau ada nampak jiran-jiran ataupun anak-anak jiran yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, kita perlu tegur, kita perlu ambil tindakan. Okey, yang kedua, ejen anti dadah. Okey, ini yang saya maksudkan tadi, semua orang sekeliling perlu menjadi ejen anti dadah. Laporkan jika ada sebarang kegiatan jual beli ataupun ada tempat menghisap dadah, kita perlu banteras. Okey, yang ketiga, beri sokongan emosi. Kita bantu mereka, kita pulihkan semangat mereka. Okey, supaya mereka tidak terjebak lagi ataupun kita elakkan. Okey, dan keempat, memastikan komuniti sekeliling dapat pendedahan bahaya dadah. Okey, ini kita perlu bersama-sama. Setiap orang perlu menyedarkan masyarakat, bagi tahu pada masyarakat sekeliling bahawa bahayanya dadah ini. Okey, dah habis mengenai dadah tadi. Okey, untuk sekarang saya nak masuk kepada rokok dan vape pula. Okey, rokok dan vape ni semua murid-murid tahu kan? Okey, definisi daripada Kementerian Kesihatan sendiri yang mendefinisikan perantara elektronik iaitu vape, rokok elektronik dan vape yang mengandungi nikotin. Okey, boleh dikatakan semua vape yang dijual di pasaran mengandungi nikotin. Okey, nama lain bagi vape. Okey, awak boleh lihat gambar-gambar tersebut di atas. Itu adalah contoh-contoh vape yang ada di pasaran. Okey, nama lain bagi vape adalah e-cig ataupun bagi nama lainnya adalah e-cigarette, e-hookah, mod, vape pen, tank, joule dan sebagainya. Banyak sangat nama. Okey. Kita teruskan kepada latar belakangnya pula. Perkataan vape itu sendiri berasal dari perkataan slang bahasa Inggeris untuk vaporizer. Okey, iaitu alat yang digunakan untuk menghisap ganja, tembakau dan campuran rokok lain. Okey, dia juga boleh digunakan untuk menghisap dadah, iaitu dadah dan ganja. Okey, e-rokok atau vapor di negara ini sudah menampak sejak tahun 2009, iaitu telah pun 12 tahun di Malaysia. Okey, ini bagi produk tembakau pula yang seperti kamu tahu, bukan rokok saja, terdapat benda-benda lain juga iaitu little cigar, cigarillo dan juga cigar. Okey, ini juga dikategorikan sebagai rokok. Okey, kita lihat persamaan antara rokok dan vape. Kedua-duanya mempunyai nikotin, boleh menyebabkan kerosakan paru-paru, kesan negatif terhadap kesihatan, ketagihan dan juga pembaziran. Okey, bagi perbezaan pula, okey, rokok kandungan diselia oleh kementerian, okey, tetapi vape tidak. Okey, tar, okey, rokok ada tar, iaitu kandungan tar, vape tiada. Okey, rokok tiada kandungan logam, tetapi vape ada kandungan logam. Ini bahaya untuk paru-paru awak yang murid-murid.
Okey, rokok tiada bahan perisa tetapi vape mempunyai bahan perisa. Okey, dan aktanya pula rokok di bawah kawalan tembakau dan vape di bawah akta kawalan racun. Jadi, apa yang kita boleh dapat di sini, kedua-duanya adalah berbahaya. Kita teruskan pula kepada 10 bahaya vape. Okey, yang pertama, boleh menyebabkan radang paru-paru. Yang kedua, kanser paru-paru. 3, penyakit jantung. 4, kerosakan otak. 5, kecacatan pada janin. 6, menurunkan sistem imun badan. 7, ketagihan nikotin. 8, keracunan nikotin. 9, kecederaan akibat bateri meletup. Dan 10, membahayakan orang sekitar. Jadi murid-murid boleh lihat betapa banyaknya bahaya daripada menghisap vape ini. Jadi kalau boleh, tolonglah elakkan daripada menghisap vape. Ini pula kita lihat bahaya rokok pada kesihatan. Tak nak merokok. Katakan tak nak pada merokok. Asap rokok tu sendiri mengandungi nikotin, tar, karbon monoksida dan lebih 4,000 bahan kimia yang lain yang membahayakan kesihatan awak. Dia boleh menyebabkan serangan jantung, mati pucuk, jangkitan paru-paru, kanser, strok, gangguan kesuburan, kedutan kulit dan gangguan kepada kandungan. Jadi banyak bahayanya. Sama seperti vape tadi. 15 jenis kanser yang boleh awak dapat daripada asap rokok ni. Hidung dan sinus, esophagus, buah pinggang, mulut, perut, pankreas, nasofaring, hati, usus, laring, paru-paru, pundi kencing, cervix dan sebagainya. Berhentilah merokok. Katakan tidak pada rokok dan juga vape. Ini bahana vape tadi. Awak boleh lihat seorang peniaga, itu Saleh Awang Had, menerima 6 jahitan selepas bahagian mukanya melecur apabila vape yang dihisapnya meletup. Awak boleh lihat juga vaping symptom lead to COVID-19 scare. Boleh menyumbang kepada jangkitan COVID. Kedai vape pun boleh meletup kerana tekanan udara berubah dan sebagainya. Lihat pelbagai bahaya vape yang ada. Ini kita lihat vape mudah dimanipulasi. Vape boleh jadi punca terjebak dada. Kandungan mungkin bahan terlarang dan tercemar. Anda sangat berisiko. Menurut fatwa dalam hukum vape dalam Islam pun juga mengatakan haram, iaitu sama seperti rokok. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hak Ehwal Agama Islam kali ke-37 yang bersidang pada 23 Mac 1995 telah membincangkan hukum merokok dari pandangan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa merokok adalah haram daripada pandangan Islam kerana padanya terdapat kemudaratan. Sama juga seperti vape tadi. Vape tadi diharamkan, Majlis Fatwa putuskan penggunaan rokok elektronik atau vape haram. Dalam Islam, umatnya dilarang mengambil bahan memudaratkan secara jelas atau tidak, secara segera atau perlahan-lahan yang membawa kepada kematian, kerosakan anggota, boleh membawa penyakit bahaya atau kemudaratan pada akal. Ini fakta ya. Kita lihat pada fakta 1, 95% cecair nikotin vape yang dijual di pasaran mempunyai nikotin. Saya rasa 100% yang dijual di pasaran ada nikotin. Yang kedua, kita tak tahu siapa yang buatnya. Kita tak tahu kandungannya secara terperinci sebab tidak ditulis pada botol vape tersebut. Yang ketiga, tiada badan yang bertanggungjawab menyelia bahan vape. Jadi pembuat vape boleh meletakkan apa sahaja bahan yang terlarang, bahan kimia di dalam cecair vape tersebut dan awak pun hisap, boleh menyebabkan kerosakan dalam badan awak. Dan yang keempat, 1 botol e-jus bernikotin mampu membunuh seorang dewasa jika diambil secara berlebihan. Vape dan rokok penyebar virus COVID-19. COVID-19 boleh tersebar melalui asap vape. Itu adalah salah satu cara di mana COVID-19 juga boleh tersebar. Kita lihat smoking and vaping and coronavirus COVID-19 gives to your lung a fighting chance.
bagi orang yang merokok ataupun vaping, dia boleh menyebabkan damage lung, merosakkan jantung dan merosakkan sistem imun dalam badan. Okey, apabila didedahkan terkena dengan virus COVID ni, dia punya kesan jangkitan tu adalah lebih teruk berbanding dengan orang yang tidak merokok ataupun tidak vape. Okey, fakta dan mitos atau mitos. Okey, perisa yang digunakan dalam vape tidak berbahaya dan hanya digunakan untuk menjadikannya lebih menyenangkan dan sedap. Fakta atau mitos? Okey, mitos. Perisa dalam vape sebenarnya tidak selamat untuk paru-paru. Okey, boleh menyebabkan popcorn lung, iaitu bronchiolitis obliterans. Okey, penyakit serius yang tidak dapat dipulihkan akibat penebalan dan penyempitan saluran udara terkecil pada paru-paru. Okey, genjalanya batuk kering, sesak nafas dan merasa letih disebabkan oleh ejen perasa diacetyl. Jadi, mitos sahaja. Sebenarnya ia adalah bahaya. Okey, kita lihat fakta atau mitos. Bahan kimia dan asap dalam rokok adalah berbahaya, nikotin dalam vape tidak perlu dibimbangkan. Okey, mitos juga. Sebabkan kedua-duanya ada nikotin, jadi ianya berbahaya disebabkan perkembangan otak masih dalam peringkat pembinaan sehingga usia awak 25 tahun. Okey, awak boleh risiko gangguan mood di kemudian hari, risiko ketagihan dan penggunaan bahan selanjutnya iaitu awak boleh terus gunakan, mungkin awak boleh terjebak pula dengan dadah dan mudaratkan bahagian yang memberi tumpuan untuk belajar, bahagian otak yang memberi tumpuan untuk belajar. Okey, jadi janganlah isap vape sebab nanti awak susah nak belajar. Okey, nikotin dalam larutan walaupun jumlah dia kecil ataupun sedikit boleh mudaratkan jika awak tertelan atau bersentuhan dengan kulit. Okey, terdapat peningkatan panggilan ke Pusat Kawalan Racun di Amerika Syarikat, iaitu satu dalam masa sebulan pada 2010, 215 sebulan pada bulan Februari 2014, iaitu 51% berumur bawah 5 tahun, 42% adalah berumur 20 tahun, kurang-kurangnya 214 kes sebulan setakat ini pada tahun 2018. Kita pergi kepada fakta dan mitos yang seterusnya. Wap vape mempunyai kesan yang sama seperti asap tembakau untuk orang sekeliling, iaitu second smoker. Betul atau tidak? Anda tidak tahu apakah bahan dalam wap vape yang dihembuskan oleh pengguna. Jadi bukti menunjukkan beberapa bahan kimia yang sama dengan asap tembakau tetapi dalam jumlah yang lebih rendah. Okey, nikotin ni sebatang organik yang mudah menguap dan mempunyai pelbagai bahan seperti logam berat dan bahan-bahan yang lain. Okey, jadi sama sahaja kesannya dengan rokok tadi. Okey, itu sahaja penerangan saya untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi nanti. Sekian. Okey, saya berharap awak semua tidaklah terjebak dengan penggunaan dadah dan juga rokok serta vape. Tolonglah elakkan, nasihat kawan-kawan awak jika ada yang terjebak. Okey, terima kasih. Sekian, terima kasih. Itu sahaja. Okey, baik. Alhamdulillah, begitulah ceramah perkongsian daripada Cikgu Wan Ahmad Syafin tentang dadah. Okey, yang mana ada beberapa item yang dia ceritakan iaitu bahaya ekstasi, pil kuda, sabu, rokok dan vape. Jadi sebenarnya banyak lagi dadah-dadah sintetik yang berada di luar sana yang kebanyakannya bermula dengan sikap saja ingin mencuba, ingin mencuba sesuatu yang baru. Jadi dinasihatkan untuk semualah tidak mencuba sesuatu yang kita tak tahu apa benda kandungannya, isi kandungannya. Sebab sekarang ni ada macam-macam bentuk, ada yang ditambah dalam gula, ada yang ditambah dalam rokok dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Wan Syafin di atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Okey, bersama kita di dalam konti ataupun studio SK Material SKS ada Tuan YDP SK Material SKS Ipoh, iaitu Encik Muzaffar bin Muhammad Zain. Apa khabar Tuan YDP? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Sihat dah? Alhamdulillah sihat. Muka nampak berseri-seri tu. Kita mengelakkan
dadah hidup dengan sihat ya. Okey, baik. Bersama kita di studio kita juga bersama pihak itu penolong kanan hal ehwal Encik Muhammad Syaril bin Abdul Rahim. Apa khabar Cikgu Syaril? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Dengar, ya? dengar. Dengar. Saya merindui lah semua. Semua Dah lama harapan tak saya bersekolah dalam ya? keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Okey, sekolah rasa bertuah, majlis rasa bertuah kerana Tuan YDP kita dapat meluangkan masa walaupun kesibukan beliau dengan kerja-kerja di Jabatan Pendidikan tu sangat banyak, tapi masih boleh meluangkan masa bersama kita hari ini. Jadi tadi Tuan dah bagi ucapan perasmian. Jadi ada tak kata-kata semangat ataupun harapan kepada murid-murid mengenai najis dadah ini? Silakan Tuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasihlah kepada pihak ECS yang telah menjemput saya untuk bersama-sama dalam program kita secara atas talian ini. Jadi program ini merupakan program yang kita katakan julung-julung kali diadakan dan alhamdulillah nampak gayanya ia satu perkara yang baik dan saya nampak ia perlu diteruskan di masa-masa yang akan datang. Baik, seperti video ataupun yang telah kita lihat tadi ya tuan-tuan dan puan-puan, dadah ini terdiri daripada pelbagai jenis dadah dan kita dapat lihat ia berpunca daripada perkara-perkara yang simple, yang mudah saja. Yang mana kita lihat tadi bermula daripada vape, bermula daripada rokok. Jadi inilah satu kebimbangan kita yang mana pada ketika ini rokok dan vape ini mudah didapati di mana-mana. Kita dapat lihat harga vape juga sangat-sangat murah, affordable, boleh dibeli oleh mana-mana pelajar. Jadi yang inilah membimbangkan kita dan kita berharaplah agar anak-anak kita tidak terjebak, tidak terlibat langsung dalam ketagihan merokok dan juga vape ini. Kerana ia akan membawa kesan yang lebih buruk yang akan pergi kepada penagihan dadah. Jadi untuk penagihan dadah ni kalau kita lihat, ia sebenarnya trend ini telah berubah yang mana daripada dadah yang berbentuk konvensional. Kalau dulu dadah konvensional ni dia berasaskan tumbuhan iaitu ganja, morfin, heroin. Kini ia beralih kepada dadah sintetik yang lebih memudaratkan. Jadi yang inilah yang kita takut dan bimbang yang dia dalam pelbagai bentuk. Dan akhirnya dadah ini akan membunuh penagih dan melemahkan masyarakat kita. Sukalah saya sikit lagi mengambil masa, saya nak kongsilah pada tahun 2019 statistik, sebab kita 2020 dan 2021 kita berada dalam keadaan PKP, tapi pada tahun 2019 kalau mengikut statistik di sini 105,375 orang telah menyalahgunakan dadah dan penagih dadah serta bahan dadah ini telah direkodkan oleh kerajaan. Ini yang direkodkan. Ini yang direkodkan. Tapi kita yakin ada lagi yang tidak direkodkan, yang terlepas, yang tidak termasuk di dalam statistik ini. Jadi ini sebenarnya membimbangkan kita, yang mana anak-anak muda kita, generasi kita pada hari inilah yang akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. Sekiranya mereka terjebak dengan dadah ini, ia akan menghancurkan negara kita. Jadi kita berharaplah harapan kita agar pelajar-pelajar di ACS khususnya supaya tidak terjebak dalam penyalahgunaan dadah dan ia merupakan satu perkara yang perlu kita tangani bersama. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan YDP kita di atas ucapan yang begitu semangat. Diharapkan kita sama-sama dapat menjauhi najis dadah agar tidak merosakkan diri kita dan dalam skala yang besar dapat merosakkan negara dan bangsa tanah air kita. Baiklah. Okey,
sepatutnya kita ada perutusan. Sepatutnya pagi tadi sebelum acara perasmian, memandangkan ada masalah teknikal di bahagian Cikgu Syahril lah. Jadi majlis meneruskan lagi dengan perutusan, bacaan perutusan oleh Cikgu Muhammad Syahril, Penulis Kanan Hal Ehwal Murid SK Metodis CS Ipoh. Dipersilakan Cikgu Syahril. Terima kasih. Perutusan Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri sempena peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021. Lebih baik mencegah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inianya kita bertuah dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kesan kepada kehidupan harian kita. Namun begitu, melalui usaha-usaha berterusan kerajaan untuk mengekang penularan wabak ini, negara kita mampu membendung daripada menjadi semakin parah. Selain pandemik COVID-19, negara kita sentiasa diancam dengan pelbagai permasalahan sosial, antaranya penyalahgunaan dadah. Pelbagai inisiatif telah dilakukan sejak dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara pada 19 Februari 1983. Polisi dan komitmen negara terhadap usaha menangani permasalahan dadah telah dinyatakan secara jelas melalui peruntukan akta-akta berkaitan dadah dan dasar dadah negara. Tanggungjawab dan peranan setiap pihak telah diperincikan dalam dasar dadah negara. Persekitaran di tempat kerja pula haruslah sentiasa berada dalam keadaan yang kondusif. Program-program berkaitan kesedaran untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja seperti program pendidikan pencegahan dadah perlu dilaksanakan secara berterusan. Kerjasama ini akhirnya akan memberikan peluang keuntungan kepada negara dan masyarakat. Negara dapat menjimatkan kos untuk menangani permasalahan dadah dan seterusnya mewujudkan persekitaran yang sihat dan serta selamat. Namun begitu, terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab telah menggunakan perkembangan teknologi. Semenjak akhir-akhir ini, dadah dan peralatan-peralatan untuk menggunakan dadah turut dijual di platform media sosial dan aplikasi membeli belah. Oleh yang demikian, pelbagai pihak terutamanya ibu bapa perlu sentiasa memantau aktiviti atas talian anak-anak agar mereka tidak terjerat dan terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Sehubungan dengan itu, fokus peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ke-38 tahun 2021 ini dengan slogan Lebih Baik Mencegah ialah remaja dan belia di seluruh Malaysia. Tema ini dipilih bagi mendorong semua pihak mengambil tanggungjawab dan tindakan awal dalam menangani permasalahan dadah seiring dengan pepatah Melayu mencegah lebih baik daripada mengubati. Walaupun tema tahun ini menumpukan kepada aktiviti-aktiviti pencegahan, rawatan dan pemulihan terhadap mereka yang telah menyalahgunakan dadah akan tetap diteruskan. Agensi Anti Dadah Kebangsaan menyeru kepada semua yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah untuk mendapatkan rawatan dan menjalani pemulihan secara sukarela sama ada di fasiliti yang disediakan oleh kerajaan ataupun swasta. Sementara itu, operasi penangkapan dan penahanan pula akan juga diteruskan supaya kumpulan ini dapat dirawat sewajarnya. Di kesempatan ini, saya mewakili Agensi Anti Dadah Kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik mencegah dadah terkawal 2025. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Syahril di atas bacaan perutusan Hari Dadah Syarikat Kebangsaan
Oh, panjang ucapan dia. Okey, baik kita telah berada di penghujung, tapi sebelum kita berakhir, kita minta sikitlah Cikgu Wan Ahmad Syafin untuk ulas ataupun terangkan sikit apa aktiviti-aktiviti yang ada dalam program anti dadah peringkat sekolah ni. Cikgu Wan? Okey, terima kasih Cikgu Maya. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, seperti yang saya dah maklumkan sebelum ni, kita ada 4 aktiviti utama, iaitu yang pertama kita ada perasmian dan ceramah yang telah pun kita selesai pada pagi ni. Okey, yang kedua kita ada pertandingan kuis anti dadah yang saya dah postkan pada pukul 8 pagi tadi dan dibuka sehingga 24 hari bulan. Kuis tu awak boleh akses melalui link, tetapi dengan syarat awak perlu menggunakan email rasmi MOE, kalau tidak awak tidak boleh masuk. Okey, yang ketiga kita ada pertandingan mewarna digital. Pertandingan mewarna digital juga sama, awak boleh masuk melalui link ataupun classroom yang saya dah dah saya bagi link sebelum ni. Okey, pertandingan mewarna digital ni awak boleh mewarna menggunakan platform-platform yang ada di dalam laptop ataupun handphone seperti Corel, Photoshop dan sebagainya, dan submit ataupun turn in juga melalui platform Google Classroom tersebut. Dan yang seterusnya kita ada pertandingan poster digital yang awak akan hantar melalui link tersebut, akan diberi oleh Cikgu Maya selepas ini. Okey, dan juga awak boleh menyertai kelas untuk poster digital yang akan diadakan oleh Cikgu Maya pada esok hari. Okey, sebarang pertanyaan awak boleh berhubung dengan saya ataupun Cikgu Maya semula selepas ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Wan atas penerangan tentang aktiviti-aktiviti yang kita adakan sepanjang minggu ini. Yang mana aktiviti tersebut kita adakan sempena cuti sekolah, cuti sekolah seminggu. Jadi untuk mengisi aktiviti-aktiviti murid-murid semua bolehlah join. Okey, masuk pertandingan-pertandingan yang telah disediakan. Manalah tahu boleh menang. Menang tu satu bonus untuk kita. Bukanlah itu tujuannya. Yang penting ilmu dan juga pengetahuan, skill yang kita dapat daripada pertandingan-pertandingan yang kita masuk. Kebetulan Cikgu Wan dah sebut pasal kelas tentang poster digital, sebab salah satu aktiviti kita ialah pertandingan poster digital anti dadah. Jadinya besok jam 9 pagi cikgu buka kelas bagaimana nak cipta poster secara digital. Sebab mungkin ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Okey, jadi siapa yang berminat nak masuk ataupun nak tahu macam mana nak buat poster digital, besok bolehlah join cikgu punya kelas secara atas talian juga. Mungkin kita akan gunakan platform Google Meet lah kot. Sebelum kita mengakhiri program kita yang dah 1 jam, jadi harapan terakhir daripada Tuan YDP kepada murid-murid. Silakan Tuan. Baik, harapan adalah supaya kita sama-samalah sebab kita nak pastikan anak-anak kita tidak terjebak dalam penagihan dadah. Jadi penglibatan masyarakat sebenarnya, penglibatan semua pihak akan membantu, akan memastikan kita tidak terjebak dalam najis dadah ini. Jadi marilah kita sama-sama memperkukuhkan tekad dan azam dalam usaha untuk meningkatkan lagi disiplin diri, jati diri kita. Macam Cikgu Wan ada sebutkan, untuk memastikan, meningkatkan, memartabatkan agama dan bangsa bagi membebaskan negara daripada masalah dadah, supaya negara berada dalam keadaan makmur, supaya generasi kita pada hari ini akan menjadi pemimpin yang berjaya dan membawa negara ke arah yang lebih baik pada masa hadapan. Itulah harapan kita. Terima kasih Tuan ODP. Seterusnya kepada penolong kanan Hai Murid, Cikgu Syaril, apa harapan kepada semua? Terima kasih.
Untuk saya sendiri, saya fokus kepada murid-murid di SK Methodist ACS Ipoh. Sebab pada saya peranan berkenaan dengan anti dadah ni bukan saja melibatkan ataupun peranan hanya di sekolah. So peranan ataupun segala perbuatan murid tingkah laku bermula pada rumah. Jadi pada pandangan saya dan pada harapan saya, kawalan murid di rumah sangat penting. Skala pergerakan murid, pergaulan murid, itu sangat penting. Saya berharap ibu bapa dan penjaga dapat memantau khususnya ketika ini murid hampir 100% berada di rumah. Dan kalau sentuh berkenaan dengan situasi di sekolah, insya-Allah kami di pihak guru-guru cuba melakukan yang terbaik, cuba membendung masalah ini untuk pengetahuan setakat sebelum pandemik ini berlaku lagi, hampir 2-3 tahun kita syukur Alhamdulillah kita tidak pernah mengalami satu isu penangkapan murid membawa rokok ataupun membawa bahan-bahan yang terlarang. Itu kita rasa bersyukur kerana setakat ini tiada lagi penangkapan. Bermakna murid-murid kita masih orang kata boleh dikontrol. Cuma apabila berada di rumah, itu yang kita risaukan sebab kadang-kadang murid ni dia melihat, dia melihat, apabila melihat dia akan terus rasa ingin mencuba. Dua situasi ni, melihat dan ingin mencuba. So jadi pandangan saya apabila di rumah, peranan ibu bapa dan penjaga sangat penting. Ini sangat penting kerana apabila murid dia lihat, dia rasa dia nak mencuba benda tu. Jadi harapan saya, kita sama-sama antara ibu bapa, penjaga dan guru-guru, kita bersama-sama untuk menangani masalah ini dan seterusnya harapan kita tiada murid kita yang terjebak. Itu saja harapan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Syaril. Baik, harapan daripada Setiausaha Jawatankuasa PBDS Sekolah. Apa harapan Cikgu Wan untuk program ni, Cikgu Wan? Okey, terima kasih Cikgu Maya. Okey, saya harapkan semua murid-murid dapat memberikan kerjasama penuh dengan menyertai pertandingan-pertandingan yang telah dianjurkan untuk murid-murid ni. Okey, bagi yang tahap 1 iaitu pertandingan mewarna dan tahap 2 ada 2 pertandingan iaitu poster digital dan juga kuis. Saya harapkan semua dapat berikan kerjasama dengan menyertai pertandingan ni lah. Dan terima kasih juga bagi yang dah submit pun kuis-kuis tersebut, jawapan kuis tersebut, walaupun ada juga yang salah, ada yang betul. Terima kasih saya ucapkan. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Wan. Okey. Jadi dah lengkap lah kesemuanya, dah memberi harapan dan juga ucapan. Jadi sebelum kami mengundurkan diri, kita menambahkan program perasmian kita pada hari ini. Diharapkan semua murid, semua ibu bapa dapatlah bersama-sama dalam mendidik, mencegah daripada penggunaan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri. Di samping itu juga dia dapat menjaga kesejahteraan diri dan keluarga. Okey, jadi sekali lagi diucapkan terima kasih di atas kesudian Tuan WDP Cik Muzaffar Muhajin di atas kesudian bersama-sama dalam majlis pelancaran ini secara live. Terima kasih sebab rakaman pemberi live pun dia ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Kena support sekolah. Terima kasih. Dan juga terima kasih juga kepada Cikgu Muhammad Syaril di atas kesudian juga bersama kita pada hari ini. Walaupun dia sibuk di rumah juga ya. Okey, baik. Daripada Jawatankuasa PPDA Sekolah dan juga unit bimbingan dan kaunseling, mohon merundur diri dan juga mohon maaf di atas kesilapan, kekurangan kata-kata jika ada yang menyinggung perasaan. Kami mohon maaf dan kita akhiri majlis kita dengan lagu tema anti dadah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dadah durjana kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah. Mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Dadah durjana kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Ini kami teguh, ini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah. Mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari